Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Azhani binti Ibrahim daripada SMK Menteri Separuh Bunta akan mempersembahkan inovasi saya yang bertajuk teori Zozo ataupun kaedah Zozo. Saya ambil tajuk daripada buku teks Matematika SSM tingkatan 4, tajuk penaklukan logik, dan saya perkenalkan, saya keluarkan satu teori yang dinamakan sebagai teknik Zozo supaya murid senang ingat nama ni. Zozo ni senang nak ingat. Objektif saya nak meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk yang tidak melibatkan pengiraan. Dan saya ajar murid bagaimana kita nak menghafal step untuk formula akas, songsangan dan kontra positif. Yang ketiga, saya nak jadikan proses pembelajaran ni menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Proses pembelajaran dan pengajaran berpusatkan murid sebab saya boleh dilaksanakan dalam secara berkumpulan, dan yang paling akhir saya nak mencungkil bakat guru muda dalam kelas seperti ini. Jadi metodologi ataupun proses kajian saya bermula apabila saya memperkenalkan formula yang melibatkan pernyataan, akas, songsangan dan kontra positif menggunakan kaedah dalam buku teks. Dalam kaedah buku teks, murid perlu hafal untuk pernyataan adalah jika P maka Q. Untuk akas pula murid perlu songsangkan P dan Q. Jadi murid kena hafal jika Q maka P. Untuk songsangan pula, murid perlu menghafal jika songsangan bagi P maka songsangan bagi Q. Kontra positif pula, murid perlu terbalikkan songsangan bagi Q dan songsangan bagi P. Jadi ini adalah ada idea asal dalam pendekatan untuk mengajar pernyataan, akas, songsangan dan kontra positif. Jadi saya telah membuat ujian pra pada murid 4B1 dan saya menganalisis ujian pra, dan ini ialah markah ujian pra bagi 20 orang murid tingkatan 4B1. Markah penuh ujian pra ni ialah 15 markah, dan kita perhatikan markah yang paling tinggi ialah murid 14, 11 markah, dan murid 20, 13 markah, di mana 11 dan 13 ni adalah murid yang melibatkan diri dalam PDPR. Yang lain murid tidak menghantar tugasan secara online walaupun mereka melibatkan diri secara online. Apakah sebenarnya teknik Zozo yang saya perkenalkan kepada murid? Kaedah yang sama dengan kaedah buku teks, cuma saya menggunakan perkataan Zozo supaya mereka mudah menghafal. Untuk susunan pernyataan, akas, songsangan dan kontra positif, saya menyuruh mereka menghafal menggunakan teori mnemonik, menggunakan simbol PASKAL, di mana ilham daripada filem Pascal. Dan bila saya sebut Pascal, ramai murid teruja, saya sudah tengok filem Pascal. Jadi murid mudah menghafal mnemonik tersebut, PASK. P adalah untuk pernyataan, A adalah untuk akas, S adalah untuk songsangan, K adalah untuk kontra positif. Jadi kaedah yang sama, jika X maka O. Hanya untuk pernyataan yang pertama, jika X maka O, dan Zozo kedua adalah untuk songsangan, di mana Zozo yang kedua mesti ada negatif X, negatif O, di mana negatif murid perlu mengetahui negatif dalam dalam tajuk penaklukan logik adalah sebenarnya songsangan. Jadi songsangan bagi X, songsangan bagi O. Bagaimana dengan akas dan jika? Bagaimana untuk akas dan kontra positif? Akas dan kontra positif hanya perlu crossing saja daripada maka turun ke bawah, X pergi turun bawah jadi X. Jadi teori ini murid perlu menghafal seperti silangan tali kasut. Nampak tak? X, X, O, O. Lepas tu O turun ke bawah jadi songsangan untuk O. X turun bawah jadi songsangan kepada X. Dan untuk kontra positif,
mereka perlu copy paste bulat-bulat macam ini. So murid dah ada idea senang. Zo. So zo untuk pernyataan, zo untuk negatif adalah untuk songsangan. So ini adalah kaedah yang saya perkenalkan kepada murid. Okay, and then selepas itu saya melaksanakan ujian pos dan mendapati kalau dilihat pada markah ujian pos, markah penuh ialah 15, majoriti murid yang tidak mengikuti kelas PDPR ataupun tidak menghantar tugasan PDPR, saya dapati markah murid melonjak dengan sangat tinggi, iaitu nilai tambah hampir 10, 12, 14, 11 dan 10. Dan peningkatan meningkat 100% lah, ke semua murid menunjukkan peningkatan yang ketara. Okay, and then ini adalah graf markah ujian bagi ujian pra dan ujian pos. Kalau kita lihat di sini, setiap murid menunjukkan peningkatan yang ketara. Ada murid mendapat kosong dalam ujian pra, dia langsung tak tahu apa-apa. Bila saya perkenalkan teknik Zozo, mereka boleh menjawab soalan, mendapat markah 14 daripada markah penuh 15 markah. Markah penuh ialah 15 markah. So 1, 2, 3, 4, 5 orang berjaya mendapat markah penuh. Okay, and then saya menyemak dan membuat rumusan jawapan bersama murid, dan akhir sekali saya telah memberi ganjaran kepada murid yang menunjukkan prestasi markah yang paling tinggi dalam ujian pos. Okay, and then kos inovasi ini adalah inovasi jika jika guru-guru ingin melaksanakan teknik ini, okay, secara berkumpulan, di mana saya ambil kos dikira berdasarkan kapasiti satu kumpulan murid kepada 5 orang murid. So kertas lukisan 5 helai 50 sen, kertas papan putih 5 helai adalah RM5, tag in RM3, gunting, marker pen dan pemadam saya ambil kira kos RM4, jumlah untuk 2 paket, dan jumlah untuk 5 orang. Okey, satu kumpulan 5 orang, 5 darab 4, 20. Jumlah untuk satu kelas ialah hanyalah RM14.50. Ini ialah bahan-bahan yang diperlukan dalam inovasi saya untuk melakukan kaedah secara berkumpulan. Okey, ada juga guru-guru juga boleh melakukan inovasi secara alternatif, di mana tidak perlu melakukan secara kumpulan sebab SOP, jika melibatkan SOP dan murid ramai, guru-guru hanya perlu memfotostat soalan ujian pra dan pos, dan hanya perlu perkenalkan kaedah ini menggunakan papan putih. Okey, dan hasil dapatan keputusan daripada teknik Zozo, saya mendapati bahawa 100% 100% iaitu 20 orang murid dalam kelas 4P1 meningkat markahnya selepas menggunakan teknik Zozo. Kesimpulannya, penggunaan teknik Zozo ini sangat berkesan kerana peratus peningkatan yang baik. Okey, dan saya juga telah menyebar luas teknik ini kepada guru-guru matematik dan mereka sangat menyukainya dan menunjukkan hasil dan respon yang positif, dan mereka juga ingin menggunakan teknik ini kepada murid mereka sendiri. Okey, dan ini adalah rujukan yang saya rujuk. Okey, dan juga rujukan internet yang saya merujuk untuk untuk melakukan inovasi. Okey, dan dalam inovasi yang saya hasilkan hari ini, kali ini adalah kolaborasi bersama Puan Nurizati binti Ibrahim, iaitu pensyarah Universiti Teknologi Malaysia UiTM Cawangan, Skudai Johor. Okey, sekian, terima kasih.